Rekan-rekan sekalian, tahukah Anda bahwa terdapat beberapa bahagian pada babi yang dianggap sebagai makanan berisiko tinggi oleh pakar keselamatan makanan? Ini karena bahagian-bahagian ini mengandungi sejumlah besar bakteria, logam berat, dan juga hormon kuat yang boleh mengganggu sistem badan manusia. Antaranya, ada bahagian yang kandungan kolesterolnya berpuluh kali ganda lebih tinggi daripada head pengambilan yang disyorkan, menjadikannya pembunuh senyap kepada sistem kardiovaskular kita. Ada pula bahagian yang berfungsi sebagai penapis toksin untuk seluruh badan babi, yang berkemungkinan besar mengumpul sisa ubat-ubatan dan logam berat. Dan bahagian yang paling berbahaya, jika termakan, boleh menyebabkan keracunan akut. Bahayanya begitu serius, sehingga masyarakat sering menggambarkannya lebih beracun daripada arsenik. Bahagian ini telah lama dilarang penjualannya oleh pihak berkuasa. Tetapi, apa yang menakutkan ialah daging sisa yang sepatutnya dibuang ini masih berisiko dikisar menjadi daging cincang oleh peniaga yang tidak bertanggung jawab. Lalu, dijadikan inti pau, ladu dumpling, dan secara senyap-senyap masuk ke dalam pinggan makan kita. Dalam video hari ini, kami akan menghuraikan secara terperinci dan terus terang mengenai 6 bahagian babi yang perlu Anda waspadai. Mana satukah bom kolesterol? Mana pula gudang logam berat? Dan yang manakah bahagian beracun yang dilarang sama sekali? Ini berkait secara langsung dengan kesehatan Anda dan keluarga. Sila tonton sehingga habis. Belajar cara mengenal pastinya, agar Anda makan dengan ilmu dan ketenangan pikiran. Ini adalah jaminan kesehatan yang paling penting untuk seisi keluarga. Sebelum kita mulakan, jika Anda benar-benar mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga, sila klik butang langgan, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas ilmu kesehatan praktikal yang akan kami kongsikan pada masa akan datang. Di sini kami mendedahkan kebenaran kesehatan yang jarang diperkatakan. Saya juga ingin tahu jika Anda sependapat dengan saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan bersetuju, sila type 1 di ruangan komen. Jika tidak, type kosong. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, mari kita mulakan topik hari ini. 6 bahagian babi yang paling toksik dan perlu Anda waspadai. Bahagian pertama, otak babi. Ramai orang-orang tua kita percaya kepada amalan makan organ untuk kuatkan organ yang sama. Mereka berpendapat jika anak penat belajar atau daya ingatan sendiri merosot, semangkuk sup otak babi adalah jawabannya. Atau ketika makan steamboat, mereka akan mencelur beberapa ketul otak babi yang lembut dan licin, dengan harapan ia dapat menguatkan otak. Memang benar, rupa otak babi agak mirip dengan otak manusia, dan teksturnya juga sangat istimewa, lembut, licin, dan cair di mulut. Sama ada dimasak dalam steamboat pedas atau dikukus bersama telur, rasanya memang membuatkan ramai orang ketagi. Tetapi, jangan terliur dahulu. Mari kita lihat sisi lainnya. Di sebalik kelazatan otak babi, tersembunyi sesuatu yang membuatkan semua dokter menggelengkan kepala. Kandungan kolesterol yang teramat tinggi. Apa maksudnya? Biar saya berikan satu perumpamaan. Setiap 100 gram otak babi mengandungi lebih daripada 2.500 mg kolesterol. Angka ini beberapa kali ganda lebih tinggi daripada keperluan harian badan kita. Malah, ia lebih menakutkan daripada makan sepinggan besar daging babi masak kicap yang berminyak. Coba Anda bayangkan, jika otak babi sering dimakan sebagai makanan berkhasiat, bukankah ia sama seperti menyumbat saluran darah Anda setiap hari? Ia seperti pipe air di rumah. Jika Anda selalu menuang minyak ke dalamnya, lama-kelamaan lapisan minyak akan semakin tebal. Aliran air menjadi perlahan, dan akhirnya tersumbat. Saluran darah kita juga berfungsi dengan prinsip yang sama. Darah menjadi lebih pekat, alirannya tidak lancar, tekanan darah mudah meningkat, dan paras kolesterol tinggi pun akan menyusul. Bagi mereka yang sudah sedia ada mempunyai tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau masalah jantung, risiko makan otak babi adalah jauh lebih besar. Aterosklerosis, stroke, serangan jantung, penyakit-penyakit yang menakutkan ini mungkin ditambah sedikit demi sedikit setiap kali Anda memakannya. Sebab itulah dokter sering menasihati pesakit sebegini agar jangan sentuh langsung otak babi. Ini bukan menguatkan otak, tetapi merosakkan jantung dan otak. Selain kolesterol,
Kandungan purin dalam otak babi juga tidak rendah. Pesakit gout pasti paham maksudnya. Makan terlalu banyak akan menyebabkan sendi sakit teramat sangat. Di samping itu, ada juga kebimbangan bahwa otak babi mengumpul logam berat. Bayangkan, jika persekitaran hidup babi tercemar dengan plumbum atau merkuri, bahan-bahan berbahaya ini memang boleh masuk ke dalam otak melalui aliran darah dan terkumpul di situ. Namun, kita tidak perlu terlalu menakutkan diri sendiri. Selagi Anda membelinya dari sumber yang sah dan telah melalui pemeriksaan veteriner, kes keracunan akut akibat logam berat yang berlebihan adalah sangat jarang berlaku. Jika dibandingkan, kolesterol yang umpama bom jangka itulah yang harus kita lebih berwaspada. Jadi, adakah ini bermakna otak babi tidak boleh dimakan langsung? Tunggu dulu. Kajian nutrisi modern juga mendapati bahwa kesan kolesterol daripada makanan terhadap kolesterol dalam darah tidaklah mutlak seperti yang difikirkan dahulu. Bagi individu yang sehat, makan sedikit sekali-sekala untuk melepaskan keinginan tidak menjadi masalah besar. Anggaplah ia sebagai hidangan istimewa, bukan makanan tambahan. Contohnya, makan sekali atau 2 kali sebulan, dan setiap kali hanya ambil 1 atau 2 ketul kecil untuk merasa. Ini tidak akan memberi ancaman besar kepada kesehatan. Kesimpulannya, harapan untuk menjadi lebih bijak dengan makan otak babi mungkin tidak akan tercapai. Apa yang benar-benar baik untuk otak ialah pemakanan seimbang dan tabiat hidup sehat, bukan dengan mempercayai satu jenis makanan secara membuta tuli. Lain kali, apabila Anda berhadapan dengan seketul otak babi yang lembut itu, Anda sudah tahu. Ia sedap, tetapi makanlah secara berpada-pada. Jangan biarkan keenakan sementara menjadi punca masalah kesehatan di kemudian hari. Bahagian kedua, hati babi. Sepinggan hati babi goreng kunyit atau semangkuk sup hati babi dengan bayam. Ini adalah hidangan nostalgia bagi ramai orang. Hati babi, sebagai organ detoksifikasi terbesar dalam badan babi, sering dianggap sebagai makanan yang baik untuk menambah darah dan menjaga kesehatan mata. Kebaikan hati babi memang banyak. Kandungan zat besinya tinggi, sangat baik untuk mereka yang mengalami anemia kekurangan zat besi. Vitamin A juga sangat kaya, baik untuk mata. Sebab itulah orang tua-tua selalu kata, makan hati, cerah mata. Ramai ibu akan memasak sup hati babi untuk anak-anak yang penat belajar atau untuk diri sendiri selepas bersalin bagi memulihkan tenaga. Hati babi seolah-olah sebuah kilang nutrien, tetapi setiap perkara ada 2 sisi. Hati babi juga mempunyai gelaran lain yang kurang enak didengar, pusat pengumpulan toksin. Adakah gelaran ini berasas? Kita perlu tahu bahwa hati adalah kilang penyah toksik dalam badan haiwan. Jika makanan atau air yang diminum oleh babi mengandungi bahan berbahaya seperti logam berat kadmium, plumbum, atau sisa obat-obatan, semuanya perlu diproses dan diuraikan oleh hati. Dalam proses ini, sesetengah toksin yang degil mungkin akan menetap di dalam hati dan bukannya tersebar ke bahagian otot babi. Banyak ujian makanan mendapati kandungan logam berat dalam hati babi di pasaran secara amnya lebih tinggi berbanding dagingnya. Jika Anda makan hati babi dalam kuantiti yang banyak dan secara berterusan, secara teorinya, toksin ini akan terkumpul di dalam badan Anda dan boleh meningkatkan risiko kesehatan, seperti merosakkan fungsi buah pinggang. Selain logam berat, kolesterol hati babi juga tidak rendah. 100 gram hati babi mengandungi kira-kira 300,400 mg kolesterol, menjadikannya makanan berkolesterol tinggi. Makan berlebihan juga membebankan sistem kardiovaskular. Satu lagi bahaya yang sering diabaikan ialah keracunan vitamin A. Kandungan vitamin A yang tinggi dalam hati babi adalah satu kebaikan, tetapi jika berlebihan, ia akan menjadi keburukan. Makan terlalu banyak hati babi boleh menyebabkan lebihan vitamin A dalam badan, yang boleh mengakibatkan pening, loya, sakit tulang, malah kerusakan fungsi hati. Ini bukan perkara main-main. Bunyinya agak menakutkan, bukan? Jadi, bolehkah kita makan hati babi? Sudah tentu boleh, asalkan kita ingat beberapa perkara penting. Pertama, sumber mestilah dipercayai. Pastikan Anda membelinya dari pasar raya atau pasar basah yang bereputasi, di mana hati babi tersebut telah melalui pemeriksaan kesehatan. Kedua, kawal kuantiti. Jangan makan setiap hari atau makan setengah kilo sekaligus. Bagi orang dewasa yang sehat,
Makan sekali seminggu dengan kuantiti tidak lebih daripada 100 gram sudah memadai untuk mendapat nutrien tanpa risiko yang besar. Ketiga, belajar memilih dan membersihkannya. Semasa membeli, perhatikan permukaannya. Jika ada ketulan putih keras atau tompok-tompok aneh, jangan beli. Itu mungkin hati babi yang berpenyakit. Selepas dibeli, rendam dan bilas dengan air bersih beberapa kali. Hiris nipis dan cuci sekali lagi untuk membuang sisa darah. Pastikan ia dimasak sepenuhnya. Jangan makan separah masak semata-mata untuk mendapatkan tekstur lembut. Ringkasnya, hati babi ibarat pedang dua mata. Jika digunakan dengan betul, ia membantu kesehatan. Jika tidak, ia boleh membahayakan kita. Selagi kita tahu batasannya, tidak perlulah kita mengelaknya sama sekali hanya karena potensi risikonya. Bahagian ketiga. Buah pinggang babi. Buah pinggang babi atau ginjal adalah bintang di gerai-gerai barbeku pasar malam. Dalam pemikiran ramai orang, terutamanya kaum lelaki, buah pinggang babi dianggap barang baik yang boleh menguatkan buah pinggang dan meningkatkan tenaga batin. Teksturnya yang rangup, sama ada dipanggang atau digoreng, memang mempunyai daya tarikan tersendiri. Tetapi, perubatan modern mempunyai pandangan yang berbeza. Adakah buah pinggang babi ini benar-benar berkhasiat atau sebaliknya, merosakkan? Apakah rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Fungsi utama buah pinggang babi adalah untuk menapis bahan buangan daripada darah dan membentuk air kencing. Oleh itu, sama seperti hati, ia juga boleh menjadi tempat pengumpulan logam berat, terutamanya unsur seperti kadmium. Kajian mendapati kandungan kadmium dalam setengah buah pinggang babi boleh jadi beberapa kali ganda lebih tinggi daripada dagingnya. Jika seseorang memakannya secara berterusan, pengumpulan kadmium dalam badan bukan saja boleh merosakkan buah pinggang, tetapi juga menyejaskan kesehatan reproduktif. Niat asal untuk menguatkan badan akhirnya membawa pada. Selain itu, kandungan kolesterol dan purin dalam buah pinggang babi juga tinggi. Hampir sama seperti hati babi. Mereka yang perlu mengawal kolesterol dan asid urik harus berhati-hati dengan hidangan ini. Namun, bahaya sebenar buah pinggang babi yang sering terlepas pandang ialah satu bahagian kecil yang melekat padanya, kelenjar adrenal. Apakah kelenjar adrenal? Ia adalah kelenjar kecil berbentuk segitiga yang melekat rapat di bagian atas buah pinggang babi. Benda kecil ini adalah kilang yang menghasilkan hormon berkuasa tinggi seperti adrenalin. Jika semasa proses penyembelihan kelenjar ini tidak dibuang dengan bersih, masalah besar akan timbul. Ini karena hormon adrenalin sangat tahan lasak dan tahan panas. Memasak seperti biasa tidak dapat memusnahkannya. Jika Anda termakan bahagian ini tanpa sadar, badan Anda akan mengalami ribut hormon. Anda mungkin akan tiba-tiba merasa jantung berdebar laju, tekanan darah naik mendadak, pening, berpeluh sejuk, loya, dan kebas pada tangan dan kaki. Simptom-simptom ini datang dengan sangat cepat. Bagi mereka yang mempunyai penyakit darah tinggi atau jantung, serangan hormon mendadak ini amat berbahaya dan boleh mencetuskan stroke atau serangan jantung. Bukankah ini sangat menakutkan? Oleh sebab itu, pihak berkuasa telah lama menetapkan bahwa kelenjar adrenal haiwan tidak dibenarkan untuk dimakan. Ia wajib dibuang sepenuhnya semasa penyembelihan dan dilarang keras daripada memasuki pasaran. Bahagian ini, sama seperti kelenjar tiroid yang akan kita bincangkan nanti, telah disenarai hitamkan. Jadi, adakah ini bermakna kita tidak boleh lagi makan buah pinggang panggang atau goreng? Tidak juga. Buah pinggang babi dari pusat penyembelihan yang sah sepatutnya telah dibuang kelenjar adrenal yang berbahaya itu. Selagi Anda membeli dari sumber yang dipercayai, Anda tidak perlu terlalu risau. Sudah tentu, untuk keselamatan 100%, semasa Anda menyediakannya di rumah, perhatikan bahagian atas buah pinggang. Jika ada sebarang tisu kecil yang berwarna lebih gelap atau bertekstur lain yang mencurigakan, buangkannya dengan pisau. Secara keseluruhannya, kepercayaan tradisional dan sains modern memberikan pandangan yang sangat berbeza tentang buah pinggang babi. Mengharapkannya untuk meningkatkan tenaga batin adalah tidak berasas, malah boleh meletupkan bom hormon dalam badan. Daripada memakannya secara membabi buta, lebih baik amalkan pemakanan seimbang dan bersenam. Itulah cara sebenar untuk menguatkan badan. Bahagian keempat, paru-paru babi. Di sesetengah tempat, terutamanya dalam kalangan komuniti Cina,
Hidangan seperti sup paru-paru babi yang direbus dengan buah badam dianggap sebagai penawar tradisional untuk melegakan batuk dan membersihkan paru-paru. Mereka percaya paru-paru babi boleh menghilangkan haba dan kahak, seolah-olah ia obat batuk semula jadi. Pada masa yang sama, ada juga pandangan yang menentangnya. Mereka berkata, paru-paru babi itu kan macam penyedut habuk. Babi selalu sondol tanah dengan hidungnya. Entah berapa banyak habuk dan kotoran yang disedut masuk. Makan benda itu sama macam masukkan sampah ke dalam perut sendiri. Kedua-dua pandangan ini nampak logik. Jadi, adakah paru-paru babi ini penawar atau kantung sampah? Kita mulakan dengan tabiat babi. Babi memang suka menyondol tanah dengan hidungnya. Itu adalah sifat semula jadinya. Jika kandang babi itu kotor dan berdebu, memang paru-parunya boleh menyedut masuk kotoran. Namun, industri peternakan modern sudah banyak berubah. Kebanyakan ladang ternakan yang sah sangat mementingkan kebersihan untuk memastikan babi membesar dengan sehat. Jadi, paru-paru babi dari ladang ternakan yang normal tidaklah sekotor yang kita bayangkan. Walau bagaimanapun ancaman sebenar paru-paru babi bukan pada habuk, tetapi pada patogen. Babi, sama seperti manusia, boleh menghidap radang paru-paru, batuk kering, atau penyakit pernafasan lain. Virus dan bakteria ini boleh bersembunyi di dalam paru-paru, menyebabkan kerusakan tisu. Jika Anda terbeli paru-paru dari babi yang berpenyakit, walaupun direbus pada suhu tinggi, ia mungkin tidak dapat membunuh semua kuman yang degil. Pernah berlaku case di mana peniaga tidak beretika menjual paru-paru dari babi yang mati akibat penyakit, menyebabkan keracunan makanan kepada pengguna. Satu lagi risiko ialah pencemaran semasa proses penyembelihan dan pembersihan. Kadang-kadang, air dipa masuk melalui saluran pernafasan untuk membersihkan paru-paru. Jika proses ini tidak dilakukan dengan betul, bakteria dari persekitaran boleh masuk ke dalam alveoli paru-paru. Paru-paru yang kita lihat di pasar mungkin nampak bersih di luar, tetapi di dalamnya mungkin masih ada banyak sisa darah dan benda asing. Jadi, jika Anda ingin memasak sup paru-paru babi di rumah, ia adalah satu kerja yang rumit. Anda perlu meletakkan saluran pernafasan paru-paru di bawah pipe air dan menekan-nekannya berulang kali untuk mengeluarkan semua sisa darah dan kotoran dari alveoli, sehingga paru-paru menjadi putih bersih. Proses ini sangat leceh, dan jika tidak dilakukan dengan teliti, ia boleh meninggalkan risiko kebersihan. Satu fakta menarik, di sesetengah negara seperti Amerika Syarikat, undang-undang telah pun membuat keputusan untuk Anda. Karena bimbang paru-paru hewan mungkin mengandungi sisa berbahaya, penjualan paru-paru babi untuk kegunaan manusia telah dilarang sejak berdekad lalu. Sebab itulah Anda tidak pernah melihat hidangan ini dalam rancangan TV Amerika. Sudah tentu, di Malaysia, paru-paru babi masih merupakan bahan masakan yang sah dan biasa. Ramai percaya selagi sumbernya boleh dipercayai dan cara penyediaannya betul, ia selamat untuk dimakan. Mengenai khasiatnya untuk melegakan batuk, dari sudut saintifik, ia mungkin lebih kepada kesan kelegaan daripada sup panas itu sendiri dan faktor psikologi. Komponen utama paru-paru babi hanyalah protein. Kesimpulannya, paru-paru babi tidaklah seseram yang digembar-gemburkan. Mengatakannya sebagai kantung habuk adalah sedikit keterlaluan. Tetapi, ia juga bukan bahan yang boleh dibeli dan dimasak sewenang-wenangnya. Jika Anda sangat gemarkannya, ingat 3 perkara. Beli dari sumber yang betul, basuh dengan bersih, dan masak sehingga masak sepenuhnya. Selagi Anda menjaga 3 aspek ini, menikmati hidangan tradisional ini sekali-sekala adalah dibolehkan. Bahagian kelima, usus besar babi. Usus besar babi, atau lebih dikenali sebagai perut babi, adalah hidangan yang menimbulkan perasaan suka dan benci. Mereka yang sukakannya, apabila terbayang semangkuk mie usus babi atau sepinggan usus babi goreng cili yang pedas, pasti akan menelan air liur. Teksturnya yang kenyal dan aroma lemaknya yang unik memang tiada tandingan. Tetapi bagi mereka yang tidak menyukainya, apatah lagi untuk makan, menghidu baunya yang hanyir sahaja sudah cukup untuk membuatkan mereka berkerut dahi. Ditambah pula dengan memikirkan fungsinya di dalam badan babi, ia menjadi satu halangan psikologi yang besar. Jadi, adakah usus besar babi ini selamat dimakan? Sejujurnya, jika ia tidak dibersihkan dengan betul, risiko kebersihannya adalah yang paling tinggi berbanding bahagian lain. Ini karena ia adalah laluan terakhir untuk sisa makanan dan najis. Ia pasti mengandungi pelbagai jenis bakteria seperti E. coli,
dan telur parasit. Jika proses pembersihan dilakukan secara sambil lewa, kuman-kuman ini akan tertinggal di dinding usus. Jika seseorang makan usus yang tidak dimasak sepenuhnya, kesannya boleh jadi muntah cirit atau lebih teruk lagi, dijangkiti parasit yang akan menumpang di dalam badan. Oleh itu, membersihkan usus babi memerlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Ia perlu digosok berulang kali dengan garam, cuka, dan tepung untuk menghilangkan semua lendir dan kotoran dari bahagian dalam dan luar. Boleh dikatakan, keenakan dan keselamatan hidangan ini bergantung sepenuhnya pada proses pembersihan. Dengan pembersihan yang rapi dan proses memasak pada suhu tinggi, untuk jangka masa yang lama, kebanyakan bakteria dan parasit boleh dibunuh. Tetapi masalahnya, ramai orang kini malas untuk melakukannya sendiri dan lebih suka makan di luar. Bolehkah Anda jamin kedai makan di luar membersihkannya dengan teliti seperti Anda? Itu satu persoalan. Jika terjumpa peniaga yang tidak jujur, mereka mungkin hanya membersihkannya ala kadar untuk menjimatkan massa. Apa yang Anda makan bukan lagi sekadar kelazatan. Selain isu kebersihan, kandungan lemak dan kolesterol usus babi juga perlu diberi perhatian. Walaupun kandungan lemaknya tidak setinggi lemak babi tulen, kaedah memasak yang biasa seperti masak kicap atau goreng pedas memerlukan banyak minyak dan perasa untuk menghilangkan bau hanyir. Akibatnya, jumlah minyak yang Anda makan tetap banyak. Jika selalu dimakan, paras lemak dalam darah akan meningkat dan berat badan akan bertambah. Sebagai organ dalaman, kandungan kolesterol dan purinya juga tinggi. Bagi mereka yang mempunyai masalah 3 serangkai darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, dan GOUT, ia adalah satu zon bahaya yang perlu dijauhi. Jadi kesimpulannya, usus besar babi boleh dimakan, tetapi dengan syarat. Syarat pertama ialah kebersihan. Sama ada Anda makan di kedai lama yang dipercayai, atau Anda bersusah payah membersihkannya sendiri di rumah. Syarat kedua ialah kesederhanaan. Jangan karena sedap, Anda makannya setiap hari. Menikmatinya sekali-sekala untuk memuaskan selera adalah pilihan yang paling bijak. Bahagian keenam, daging leher babi, daging limfa. Inilah raja toksin yang sebenar, pembunuh senyap yang telah lama dilarang penjualannya. Daging leher babi atau daging limfa adalah zon larangan mutlak pada badan babi. Ia adalah bahagian yang secara rasmi dilarang sama sekali untuk dijual sebagai daging makanan. Daging di bahagian leher babi ini, dalam istilah pasar, kadangkala dipanggil daging sampah. Walaupun ia nampak seperti daging biasa yang berlemak, di dalamnya tersembunyi banyak ketulan kecil berwarna kelabu atau kuning keputihan yang keras apabila disentuh. Itulah kelenjar limfa babi. Apakah fungsi sistem limfa? Ia bertindak seperti barisan pertahanan imun dan stesen pelupusan sisa dalam badan haiwan. Apabila babi sakit atau mengalami keradangan, bakteria dan virus akan ditapis dan dimusnahkan oleh kelenjar limfa. Oleh itu, kelenjar limfa ini boleh dipenuhi dengan bangkai kuman, toksin, dan juga nanah. Tambahan pula, kebanyakan suntikan vaksin atau antibiotik untuk babi diberikan di bahagian leher. Sisa ubat-ubatan ini juga boleh terkumpul di dalam tisu limfa. Boleh dikatakan, bahagian ini adalah pusat pengumpulan virus dan toksin. Itu belum lagi habis. Yang lebih berbahaya ialah organ lain yang tersembunyi berhampiran tekak di leher babi, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mengandungi sejumlah besar hormon tiroid. Hormon ini sangat kuat dan amat tahan panas. Tidak kira Anda goreng, tumis, rebus atau panggang, ia sukar untuk dimusnahkan sepenuhnya. Jika seseorang termakan, walaupun beberapa gram kelenjar tiroid babi, ia seperti menyuntik dos hormon yang sangat kuat ke dalam badan. Dalam masa yang singkat, orang itu akan mengalami simptom keracunan tiroid, jantung berdegup kencang seolah-olah mau terkeluar dari dada, sakit kepala, sukar tidur, resah, dan berpeluh seluruh badan. Dalam case yang teruk, ia boleh menyebabkan sawan dan koma. Insiden keracunan beramai-ramai akibat termakan kelenjar tiroid babi pernah benar-benar berlaku. Oleh itu, gambaran lebih beracun daripada arsenik, walaupun sedikit keterlaluan, memang menggambarkan bahaya akut yang dibawanya. Disebabkan bahayanya yang begitu besar, pihak berkuasa menetapkan bahwa dalam proses penyembelihan yang sah, semua kelenjar limfa, kelenjar tiroid, dan kelenjar lain di bahagian leher babi mesti dibuang sepenuhnya dan dilupuskan sebagai bahan buangan. Ia sama sekali tidak dibenarkan masuk ke pasaran. Tetapi dalam realiti,
Masih ada peniaga yang tidak bertanggung jawab sanggup melakukan apa sahaja demi uang. Mereka akan mengambil daging leher atau daging limfa yang sangat murah ini, mengisarnya secara rahasia, dan mencampurkannya dengan daging cincang yang elok untuk dijadikan inti pau, ladu, bebola daging, atau sose. Apabila sudah dikisar, Anda tidak akan dapat mengenal pastinya. Jika pengguna terpedaya dengan harga yang terlalu murah dan membeli daging cincang dari sumber yang tidak diketahui, mereka mungkin tanpa sadar telah memakan sampah ini. Makan daging sebegini dalam jumlah kecil secara berterusan mungkin tidak akan menyebabkan keracunan serta-merta, tetapi kerusakan daripada virus, bakteria, dan sisa ubat yang tersembunyi adalah kronik dan terkumpul dari semasa ke semasa. Jadi, bagaimana kita sebagai orang biasa boleh mengelakkannya? Ingat satu perkara paling penting, beli daging dari pasar raya, kedai runcit, atau pasar basah yang sah dan bereputasi. Jangan tamak dengan harga murah, dan membeli daging cincang atau produk daging yang tidak jelas sumbernya. Semasa membeli daging, perhatikan juga keadaannya. Daging babi yang normal berwarna merah terang atau merah jambu dan berkilat. Jika warna daging kusam atau kelabu, teksturnya lembik, dan terutamanya jika Anda nampak ada ketulan-ketulan kecil di dalamnya, Anda harus sangat berwaspada. Boleh dikatakan, daging limfa dan kelenjar tiroid di leher babi adalah zon paling beracun. Bahagian-bahagian lain yang kita bincangkan tadi, kebanyakannya berisiko jika dimakan berlebihan. Tetapi yang ini, makan sekalipun sudah boleh membawa pada. Baiklah rekan-rekan, perkongsian kita mengenai 6 bahagian babi yang paling toksik telah selesai. Daripada otak babi yang tinggi kolesterol, hati dan buah pinggang yang mungkin mengandungi logam berat, paru-paru dan usus besar yang memerlukan pembersihan teliti, sehinggalah daging limfa di leher yang dilarang sama sekali. Kita dapati bahwa kepercayaan orang lama bukanlah direka-reka. Kebanyakannya mempunyai asas saintifik, walaupun kadang-kadang dilebih-lebihkan. Jadi, selepas semua ini, adakah kita tidak berani makan daging babi lagi? Sudah tentu tidak. Tujuan video hari ini bukan untuk menakut-nakutkan Anda, tetapi untuk mengajar Anda mengenali daging babi dengan betul, mengetahui bahagian mana yang berbahaya, dan perlu lebih berhati-hati. Yang paling penting, jauhi bahagian yang benar-benar beracun dan dilarang oleh kerajaan, seperti limfa dan kelenjar tiroid di leher, serta kelenjar adrenal yang tidak dibuang dengan bersih. Selagi Anda membeli dari sumber yang sah, Anda pada dasarnya telah mengelakkan risiko terbesar. Bagi organ dalaman seperti otak, hati, buah pinggang, dan usus besar yang berisiko tinggi dan tinggi kolesterol, ingatlah pepatah ini. Rasa sedikit sudah memadai. Jika Anda suka, tidak mengapa, tetapi kawal kuantiti dan kekerapan. Anggaplah ia sebagai hidangan istimewa untuk menukar selera, bukan lauk harian. Semasa membeli daging, jangan selalu tamak harga murah. Allah membeli, menang memakai. Pepatah ini sangat benar dalam hal keselamatan makanan. Pilihlah daging yang nampak bersih, segar, dan dari sumber yang boleh dipercayai. Itulah tanda Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri dan keluarga. Nenek moyang kita, pada zaman dahulu yang serba kekurangan, telah mencipta pelbagai cara untuk menjadikan setiap bahagian babi sebagai hidangan lazat. Itu adalah satu kebijaksanaan dan sifat berjimat cermat. Tetapi pada zaman sekarang di mana kehidupan kita lebih baik, kita mempunyai pilihan dan kemampuan untuk memilih cara makan yang lebih sehat dan selamat. Baiklah, perkongsian hari ini sampai di sini sahaja. Jika Anda rasa video ini benar-benar membantu, jangan lokek untuk memberikan like sebagai tanda sokongan dan kongsikannya kepada keluarga dan rakan-rakan yang Anda sayangi. Jika Anda ingin terus mendapat lebih banyak nasihat kesehatan yang praktikal, berasaskan sains, dan benar-benar boleh mengubah hidup Anda, pastikan Anda melanggan saluran ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.